Pengkhianatan seorang anak. Nama aku Joy. Hari ini aku nak kongsi cerita berdasarkan pengalaman aku sendiri. Dalam kisah ini, bukanlah aku anak derhaka itu dan bukan juga keluarga aku yang terlibat. Tapi kisah ni dekat betul dengan hati aku. Aku dan keluarga duduk di kawasan kampung dan jiran sebelah rumah aku adalah sepasang suami isteri yang dah tua dah. Dan aku anggap tak ubah seperti kedua ibu bapa aku. Aku mengenali pasangan suami isteri ni sejak aku kecil lagi. Malah aku berteman dengan anak-anak mereka. Aku namakan isterinya Embah dan suaminya sebagai Wak. Tahun ini Embah dah berusia 76 tahun dan Wak 84 tahun. Embah dan Wak ada 6 orang anak, iaitu 2 lelaki dan 4 orang perempuan. Kesemuanya dah kahwin dah dan dah dikurniakan anak. Jadi ini pengenalan yang ringkas lah tentang Embah, Wak dan anak-anaknya. Wak, waktu muda, dia adalah seorang tukang atau pemburu buat rumah. Kalau ada orang panggil, maka adalah rezekinya untuk hari itu. Embah pula, dia akan bantu Wak dengan jual kuih muih yang diletakkan di kedai runcit. Sedap semuanya dan ramai orang suka, lagi-lagi kali pap Embah. Mungkin sebab Wak dan Embah ni jenis yang jujur, maka Allah permudahkan setiap urusan keluarga mereka. Anak-anak Wak dan Embah, semuanya pandai-pandai dan hebat. Kalahlah aku ni yang kerja biasa-biasa je. Jadi, disebabkan mereka ni semua dah berjaya, maka semua pun berpindah ke kota. Yang perempuan bila kahwin ikut suami. Yang lelaki takkan nak duduk kat kampung. Maka rumah yang dulunya meriah, kini sunyi sepi. Cuma meriah sikit bila raya je. Itu pun tak lama. Jadinya keluarga akulah yang hari-hari datang jenguk Wak dan Embah. Hari-hari jugalah aku hantarkan lauk. Aku jugalah yang bawa mereka berdua pergi temu janji di klinik kesihatan. Aku juga yang kemaskan rumah mereka. Mereka berdua ni ada penyakit kencing manis dan Embah dia ekstra sikit sebab dia ada asma. Tahulah kan, orang yang ada kencing manis ni memang cepat penat. Tambah-tambah lagi, Embah ada asma. Manalah larat nak kemas rumah. Waktu kerja, ibu aku akan datang memantau Wak dan Embah. Sebab pernah sekali tu, Wak kena hypo sebab kurang gula. Nasib baiklah waktu tu adik aku datang nak hantar lauk tengah hari. Lepas peristiwa tu, memang 2 ataupun 3 jam sekali, kami akan bergili-gili pergi jenguk. Pernah aku berbincang dengan anak-anaknya untuk ambil pembantu rumah ataupun upahlah jururawat peribadi kan. Sebab mereka mampu. Semuanya gaji besar. Kalau kumpul sikit seorang, takkanlah tak mampu kan? Bukan sebab aku penat, tidak. Tapi sebab aku nak tengok mana tanggungjawab mereka sebagai anak. Tapi mereka iakan je. Lepas tu, sampai kesudah sepi macam tu. Dalam setahun, hanya hari raya je mereka balik. Tu pun sehari je. Tengah hari sampai, esok awal pagi tu dah nak balik dah. Baik anak, menantu, cucu, sama je semua. Pernah sekali waktu mereka balik, aku datang rumah Wak untuk pulangkan barang yang aku pinjam. Masa aku datang, aku masuk dalam tengok Embah tengah cuci pinggan yang menimbun dalam sinki. Rumah bersepah, tak terurus. Embah masa tu dah mengah dah sebab berdiri lama. Aku punyalah angin, sikit lagi aku nak mengamuk. Tapi Embah tahan aku, dia kata tak apa, jangan marah. Nanti mereka tak nak balik dah. Bergenang air mata aku tengok Embah yang cakap pun tercungap-cungap. Masa tu menantu sulung perempuan dia lalu dan dia boleh buat bodoh je. Kalau bukan sebab aku hormatkan Embah, dah lama dah aku singgung kepala dia dalam sinki tu. Bukan tu je. Mereka balik langsung tak bercakap dengan mak ayah juga. Hanya sembang-sembang sesama adik-beradik. Bergelak tawa. Tapi mak ayah ni duduk je lah hujung-hujung mendengar. Aku ni dari rumah aku tengok sedih tau. Cucu-cucu dia tu habis jahanamkan barang rumah. Dan ada sekali tu terjatuhkan radio lama Wak. Boleh guna lagi dan menjadi radio kesayangan Wak. Tiap malam dia akan pasang radio tu sebelum tidur. Bila nak balik, tak ada pun nak hulur duit belanja ke apa ke. Balik kosong macam tu je. Banyak lagi yang aku nampak, tapi ibu tak bagi aku masuk campur. Pernah sekali tu, aku tegur lah tentang keadaan rumah mak ayah mereka kan. Tiap kali mereka balik pada anak ketiga dia, anak perempuan. Sebab kami sebaya dan korang tahu tak dia cakap apa. Kau tu orang luar, jangan masuk campur urusan keluarga aku. Ini kita orang balik pun dah patutnya bersyukur tau. Masa aku dengar tu, Ewah. Kalau bukan aku yang jaga mak ayah kau, siapa lagi nak jaga? Iblis? Setan? Jin ke nak jaga? Syukur apanya kalau balik pun setahun sekali. Wujud ya orang jenis muka tak malu macam ni. Lepas kejadian tu, memang aku dah malas dah nak berbunyi lagi. Fast forward, 3 tahun macam tu, mereka dah tak balik lagi dah. Embah dengan Wak setiap hari telefon, tapi tak ada seorang pun yang jawab. Raya tahun pertama tu, sedih gila sebab Embah masak macam-macam makanan kesukaan anak-anak dia. Lama mereka berdua tunggu depan pintu sampai malam. Aku sampai paksa mereka makan. Yang Embah ni menangis terisak-isak sambil jamah makanan.
memang terus menghilang. Aku cuba call tapi tak dapat. Message dekat social media, seen tapi tak balas. Aku ni dah macam scammer dah duk spam message dekat social media diorang, tapi satu pun tak ada yang balas. Last kali, aku naik bas. Pergi ke rumah anak lelaki yang sulung. Alamat tu Mbah yang kasih. Bila aku sampai, aku tekan loceng. Orang lain yang keluar dan katanya dah duduk situ lebih 10 tahun dah. Sah. Dia sengaja bagi alamat yang salah. Dalam bas, masa nak balik tu, macam-macam alasan aku fikir. Apa nak bagi tahu pada Mbah. Bila dah sampai tu, yang terkeluar daripada mulut aku hanyalah rumah tu tak ada orang. Tak lama lepas tu, aku nampak anak beranak dia post kat social media pergi bercuti luar negara. Bila aku komen, dia delete. Masa tu hati aku dah hancur luluh dah. Semua adik-beradik dia ada lengkap. Yang tak ada cuma mak ayah je. Aku tunjuklah dekat ibu dengan abah aku kan. Ibu aku menangis sambil cakap, jangan bagi tahu Wak dengan Mbah. Masa tu lah aku tahu Wak dan Mbah dah dibuang dah oleh anak mereka sendiri. Dalam 6 orang anak tu, tak ada satu pun yang boleh diharapkan. Setiap hari tanpa jemu, Mbah tunggu dekat depan pintu dan akulah saksinya. Macam manalah boleh tergamak buat macam tu, sedangkan kau tahu mak ayah kau susah payah cari duit besarkan kalian. Sikit pun mereka tak harap kau RM1, cukup sekadar kau datang menziarah. Itu pun sudah memadai. Aku tahu Wak juga sedih, cuma dia sedang berlakon kuat depan isterinya. Aku pun ambil cuti dalam 4 hari macam tu. Aku bawa Wak dengan Mbah pergi makan angin. Barulah aku nampak senyuman di wajah tua itu. Aku tahu semua yang aku buat ni takkan dapat mengubat duka yang sedang berdarah, tapi mungkin boleh mengalihkan rasa sakit yang dilalui walaupun cuma sebentar. Waktu silih berganti dan rutin Mbah masih lagi sama. Sehinggalah satu hari aku dan keluarga aku dengar bunyi dentuman yang kuat datang dari rumah Wak. Aku dan keluarga aku berlari sepantas kilat tanpa sempat pakai selipar pun. Bila kami sampai, Wak menjerit depan muka Mbah. Itulah kali pertama aku nampak Wak marah. Abah aku cuba tenangkan Wak dan aku nampak air mata mengalir dekat pipi dia. Air mata tua yang memberi 1001 maksud. Mbah di sisi yang lain pula sudah berderai dah dengan lautan air mata. Rupanya, Wak minta Mbah untuk lupakan anak-anak mereka. Wak jerit, mereka dah buang kita. Kita ni orang tua, busuk dan miskin. Sudahlah, bangun dari berharap. Tunggu mati lagi bagus daripada tunggu anak-anak kau.